Okey, next ialah berkenaan antena Yagi. Okey, setengah-setengah pengguna ataupun penjual dia claim cakap antena digital. Okey, tak kisahlah. Tapi dari segi term yang sebenarnya dia dipanggil antena Yagi lah, ataupun bahasa kampungnya kita panggil antena tulang ikan. Okey, ini adalah antena yang saya jual dekat Lazada, yang dah banyak saya jual pun sebenarnya. Model dia panggil 5E. 5E bermaksud 5 elemen lah. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Fungsi antena ni ialah untuk menerima signal daripada pemancar. Okey, antena ni jangan sekali-kali pasang antena ni kat dalam rumah. Tak akan berjaya buat selama-lamanya. Sebab antena ni memang dibuat untuk diletakkan di luar. Kalau bolehnya letak di atas bumbung lah. Tak kisahlah antena berapa elemen sekalipun, sebab kita ada sampai up to 14 elemen ni. Tapi kalau rumah anda terletak di belakang bukit dan terlindung daripada pemancar, maksudnya antena anda tidak akan berfungsi dengan baik. Okey, antena saya mempunyai bracket di bahagian belakang. Okey, bahagian depan ni kita akan halakan ke menara pemancar terdekat lah, mengikut kawasan masing-masing. Contohnya di Langkawi kita akan ada Gunung Raya, ataupun di Kedah kita akan ada di Gunung Jerai. Masing-masing ada di pemancar terdekat lah. Okay, di sini saya akan tunjukkan cara-cara untuk pasang antena ni ke wire. Okey, saya syorkan penggunaan wire ataupun kabel jenis RG6, iaitu wire yang biasa dipakai di Astro. Wire itu yang paling baik dan paling kurang masalah, serta kurang kehilangan, dia panggil loss, signal loss. Okey, di sini saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat sambungan. Okey, ini adalah kotak penyambungnya yang mana garanti dia kalis air lah, berbanding menggunakan konektor yang tidak ada rubber seal. Setengah-setengah antena dia menggunakan port. Okey, tuan-tuan boleh tengok kita gunakan konektor ni untuk buat sambungan ke antena ni. Okey, masalahnya yang timbul bila F konektor ni dia tak ada rubber seal di bahagian dalam. Kebanyakan di pasaran memang tak ada rubber seal di bahagian dalam yang membolehkan air masuk, dan akhirnya kabel tu akan terpaksa dibuang. So, saya lebih suka menggunakan antena jenis ni. Okey. Wire akan masuk di sini, di lubang ni. Dan kita akan buat sambungan core-nya di sini dan dia punya shield-nya di sini. Saya akan tunjukkan sebentar lagi. So, apabila kita tutup ni, dia akan terus kedap air. That's all. Okay, ada dua jenis konektor lah. Ini konektor UHF biasa untuk sambungan ke box kita nanti. Saya akan tunjukkan cara macam pasang. Ini konektor yang paling senang pasang lah. Paling cepat dan paling senang pasang, tapi agak mahal. Konektor ni kita akan padankan dengan konektor ni. Macam tu. Okay, dan akhirnya kita sambung ke box. Yang ni paling senang pasang, tapi agak mahal. Okay, ni tool saya, coaxial cable stripper, pisau dan tape ni just untuk measure saja, untuk screwdriver. Okay, panjang antena saya keseluruhan dia ialah lebih kurang 50 cm ya. Okay, pertama sekali kita akan buat sambungan ke kotak sana. Okay, apa yang saya akan buat, saya akan buang kulit luar dulu, lebih kurang 3 cm. Okey, yang ni saya akan guna pisau dulu, tuan-tuan. Okey, buang tinggi. Pastikan torehan anda tidak terlalu dalam, bagi mengelakkan dawai syek di bahagian dalam ni tidak terputus. Kalau terputus, anda terpaksa buat lain. Okey, tarik. Okey, ini yang saya masukkan. Okey, anda dapat lihat dawai-dawai halus di sekeliling. Okey, dawai ini pastikan dalam keadaan baik lah. Kalau putus sikit-sikit, okey, tak ada masalah. Okey, tarik dia ke belakang. Okey, dan sini pula ada salutan aluminium. Okey, potong dan buang aluminium ni. Sekali lagi pastikan anda tidak memotong dawai halus tersebut. Okey, ni aluminium dia buang, jangan pakai. Okey, seterusnya anda buang lebih kurang separuh. Dia punya ni saya panggil dia dielectric. Okey, sekarang dah dapat core nya. Dawainya agak keras. Inilah kelebihan RG6U. Buat masa ni saya belum masukkan lagi ke dalam store saya di Lazada. Okey, seterusnya kita masukkan ke dalam kotak ni, kotak antena ni. Okey, tanggalkan dulu dia punya klip ni.
pastikan wire ini tidak diusik ataupun terputus, kerana ia merupakan pengimbang. Nampak je macam tu, tapi sebenarnya dia ada fungsi yang tertentu. Okey, longgarkan skru. Okey, yang ni buka terus. Okey, buka terus. Okey, tengok betul-betul. Okey, kemudian dawai ni pusingkan dia. Aduh, tajam. Sakit, sebaik tak meletak. Okey, pusingkan dia agar dia bertaut kembali. Okey, kemudian masukkan ke dalam kotak ni melalui lubang di bawah. Masukkan dia. Okey, dawai ni kita bengkokkan sikit supaya kita dapat ketatkan pada skru yang atas tu sekali. Okey, macam tu. Kita masukkan ke sini. Pastikan core wire ni mengepit. Dikepitkan skru tu dan bersentuhan dengan baik. Okey, dapat lihat tu. Seterusnya core ni, dawai halus ni pula dibiarkan disepit di sini. Okey, diklip ni dan skrukan dia semula. Pastikan dawai halus tu, kabel tu bersentuh ke bahagian ni, bahagian klip ni. Skrukan dia balik. Okey, kita ketat rapat-rapat. Tapi jangan terlalu ketat lah, nanti loose juga skru ni, masalah. Okey, sekarang dah siap. Okey, pastikan letup dengan betul supaya tidak ada air yang masuk. Okey, siap. Okey. Bagi sambungan konektor dia pula. Okey, saya potong dulu supaya hujung ni jadi rata. Okey. Okey, kat sini saya akan pakai wire stripper sebab dia lebih cepat lah. Lebih cepat dan lebih mudah. Biasanya wire stripper ni dia akan bagi ukuran pun dah cun lah. Okey, just cabut je. Okey, so yang kedua. Alamak, tak jadi. So, ulang lagi sekali. Okey, so wire stripper ni sekali je. Okey, terus jadi. Macam tadi juga, pastikan aluminium tu dibuang dengan baik. Okey, yang ni saya terpaksa pakai pisau. Okey, dah. Okey, first kali saya akan tunjukkan penggunaan konektor ni lah. Okey. First kali masukkan yang ni ke dalam. Jangan lupa yang ni jangan boleh miss. Masuk ke dalam. Dan yang ni yang kedua. So pun juga ke dalam, tapi jangan salah pasang. Okey, yang ketiga kita kena keluarkan yang ni. Ambil bahagian dalamnya. Kita buat ukuran. Dan kita longgarkan skru ni supaya kabel dawai tu boleh masuk. Okay, saya akan potong sikit, lebih kurang kira-kira 3 mm. Okey, dah cun. Dan saya akan ketatkan kembali. Jangan terlalu ketat kerana ini akan merosakkan skru tu sendiri. Okey. Okey, yang ni kita akan masukkan kembali. Kita akan masukkan macam tu. Dan pusingkan. Okey, pusing sehingga ketat. Okey, dah siap. Okey, anda juga boleh mendapatkan kabel ni 15 meter yang telah disiapkan dah dipasang dengan konektor di Lazada dengan harga saya ingat RM20 kot. Jadi dipasang dengan kabel berkualiti jenama.
Ada berjenama tau. Okey. Kabel berjenama dia biasanya dia akan print di kabel ni macam ni. Okey. Ni lebih senang lah dibuat dan kurang ada masalah. Okay, first kita pakai coaxial stripper. Potong ya. Dan kita pakai yang ni pula, second. Terus siap dengan jayanya. Ni agak terlalu panjang. Okay, kena potong sikit nanti. Okay, jangan lupa buangkan dia punya aluminium. Lapisan aluminium ni boleh mengganggu. Letak kena cara dia akan mengganggu kita. Okay, dah. Okay, potong sikit dan biarkan lebih kurang 1 cm. Okay. Ni nama dia F connector. Dah boleh fokus dah. Okay. Cara dia senang saja. Dia just pusing masuk. Okay, pusing. Sehingga lapisan putih tu sama rata bahagian dalam. Okay. Okay, tak boleh nak fokus pula. Okay, kita lihat yang putih tadi dah sama bahagian dalam. Dan seterusnya kita ambil konektor yang kedua. Just plug in di sini. Okay, dah siap. Itu saja. Sekarang kita sedia untuk dipasang. Anda calibrate dulu kompas anda. Cara calibrate-nya anda cuma buat pusingan macam nombor 8. Tujuan ni dia akan calibrate kompas anda. Okey, macam ni dan macam ni. Buat beberapa kali. Okey, dan ready to use. Okey. Di sini saya nak tunjukkan cara-cara untuk mencari arah kedudukan pemancar, ataupun macam mana kita nak halalkan antena kita daripada kediaman kita ke arah pemancar yang terdekat. Okey, pertama sekali anda akan tentukan di mana kedudukan pemancar terdekat dengan tempat anda. Seterusnya anda perlu install satu apps ni. Okey. Nama apps ni ialah Antenna Pointer. Okey. First sekali, kita tentukan kedudukan anda. Okey, first sekali kita ubah kedudukan ni dengan cara menekan marker ni dan diubah kepada lokasi kita yang bertanda biru tu. Okey, yang kedua, kita ubah marker yang kedua. Marker yang kedua ni ialah marker kedudukan pemancar kita, iaitu di Gunung Jerai. Okey, di sini kita akan halalkan macam tu. Supaya anda dapat lihat, supaya yang hijau tu berada dalam laluan garisan merah. Okey, bermakna di sini antena anda akan dipasang menghala ke sana, ke arah sana. Okey, antena anda akan menghala ke arah sana. So, kedudukan ini bergantung dan tidak sama daripada satu tempat ke tempat yang lain. Okey, antena arah sana. Okey, kalau anda pasang antena ni, dia akan mengarah ke arah sana.